Okey, kita berjumpa kembali untuk sambungan subtopik chapter keempat iaitu Multi Degree of Freedom System. So, untuk subtopik ini saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan bagaimana cara penyelesaian untuk mendapatkan eigenvalue dan seterusnya adalah eigenvector. So, untuk this case, kita tidak lagi menerangkan kepada para pelajar berkaitan bagaimana untuk membuat free body diagram, bagaimana untuk mendapatkan equation of motion. Kita lebih spesifikkan kepada pelajar adalah bagaimana penggunaan matrix. Untuk case eigenvalue dan eigenvector, dia mempunyai ada three type of matrix. Matrix yang pertama kita namakannya sebagai dynamical matrix. Matrix yang kedua kita gelar sebagai flexibility matrix. And then matrix yang ketiga kita gelar sebagai mass matrix. Untuk dynamical matrix, ianya mempunyai persamaan iaitu K inverse multiply by M or equals to A multiply by M. So, A adalah flexibility matrix. Flexibility adalah bentuk ini adalah bentuk yang standard. Ya. Pastikan para pelajar ingat bahawa flexibility matrix sama juga dengan 1 over K and then ada 3 by 3 matrix consists of seperti yang dalam slide. Dan seterusnya mass matrix consists of identity of mass matrix mesti ianya dalam bentuk diagonal. Diagonal maksudnya ianya adalah selari pada aksis yang di belah kanan dan di belah bawah dan hanya ada value di tengah-tengah sahaja. Yang itu dinamakan identity matrix for mass. Jadinya kalau para pelajar darabkan A dengan M, matrix A dan matrix M, para pelajar akan dapat dynamical matrix. So, dynamical matrix yang ni straight away ataupun secara matematiknya para pelajar boleh darabkan. Para pelajar akan dapat jumlah ataupun matrix 3 by 3 seperti dalam slide. Okey, seterusnya selepas para pelajar mendapatkan dynamical matrix, so para pelajar pastikan para pelajar nak dapatkan frekuensi equation ataupun equation untuk mendapatkan natural frequency. So we consider frequency equation sebagai delta. So delta adalah absolute value of lambda multiplied by identity matrix minus with dynamical matrix. So secara matematiknya para pelajar akan buat seperti dalam kes beginilah. Dan para pelajar kena pastikan bahawa ianya adalah non-trivial solution di mana ianya bersamaan dengan kosong sebab apa kita nak dapatkan punca equation matrix 3 by 3. So kita boleh simplifykan, para pelajar boleh simplifykan bahawa lambda equals to 1 over omega square. So yang ini adalah dinamakan frequency equation yang para pelajar perlu sediakan berdasarkan kepada delta equals to lambda multiplied by identity minus with dynamical matrix. And then seterusnya para pelajar boleh tolak these two 3 by 3 matrix. And then bila pelajar-pelajar tolak, and then pelajar akan wujudkan hanya ada satu saja matrix iaitu kita consider dia sebagai matrix 3 by 3, preparing for the finding the roots using the Saurus rules. So para pelajar kena refresh balik pada slide yang sebelumnya di mana saya ada menerangkan kepada para pelajar berkaitan bagaimana kita nak menyelesaikan punca matrix 3 by 3 dengan menggunakan rule of Saurus. Okey, seterusnya bila para pelajar menyelesaikan menggunakan rule of Saurus, yang ini adalah Saurus, kemudian para pelajar akan dapat one straight line of equation. Yang ini saya consider sebagai equation yang mempunyai satu unknown, tapi unknownnya mempunyai power of yang berbeza. Contoh untuk case ni, ianya akan ada alpha power of 3 and then minus 5 alpha power of 2 and then plus with 6 alpha and negative 1. So untuk this case, para pelajar boleh menggunakan scientific calculator. Scientific calculator untuk menyelesaikan equation tersebut. Para pelajar kena pastikan bahawa para pelajar familiar
cara penggunaan scientific calculator, dan seterusnya kita akan assume sebab apa kita nak memudahkan kita punya pengiraan dengan memastikan bahawa penyelesaian tersebut boleh menggunakan scientific calculator, dan yang ini adalah assume kita yang kita akan buat, where alpha equals to m divided by k lambda ataupun equals to m omega power of 2 divided by k. Yang ini adalah rearrangement saja setelah lambda digantikan balik kepada 1 over omega square. Okey, setelah para pelajar menggunakan scientific calculator, para pelajar akan mendapat value. Value yang pertama daripada scientific calculator para pelajar adalah alpha 1 equals to 0.19806, alpha 2 equals to 1.5553, and then alpha 3 equals to 3.2490. Seperti secara straight away, secara mudah, para pelajar perlu mendapatkan mengubah value tersebut dalam notation omega. Dalam notation omega, sebab apa? Yang ini adalah one equation, so para pelajar boleh rearrange and then dapatkan value of omega dalam parameter k dan m. Parameter k dan m. So repeat balik pada menggunakan proses yang sama untuk dapatkan omega 2 dan seterusnya untuk dapatkan omega 3. So case-nya adalah sama pada example-example yang sebelumnya, di mana para pelajar perlu mendapatkan value natural frequency yang pertama, natural frequency yang kedua, seterusnya dalam natural frequency yang ketiga. Okey, apabila para pelajar telah menyelesaikan atau telah mengetahui natural frequency secara nilainya, so the next thing adalah pelajar perlu mengira eigenvector. Para pelajar perlu mengira eigenvector dengan menggunakan this particular formula, di mana lambda multiply by identity matrix minus with dynamical matrix, and then all those equation multiply by x vector equals to 0. So where x adalah x1, x2 and x3. So yang ini adalah kita nak dapatkan berapa sebenarnya vektor untuk setiap x tersebut ataupun untuk setiap displacement yang telah dialami pada sesuatu sistem yang bergetar. Okey, so kita pergi pada satu persatu, iaitu mode yang pertama. Kita substitutekan balik, iaitu lambda 1 equals to 5.0489 m over k. So yang ini adalah natural frequency yang pertama. Apa yang para pelajar perlu buat? Substitute dalam equation E1. E1 yang awal-awal, para pelajar akan make sure para pelajar rearrange balik. Rearrange, pastikan dalam bentuk begini. Seterusnya, para pelajar akan selesaikan, akan tolakkan matrix yang pertama dengan matrix yang kedua. Para pelajar akan dapat one single matrix consists of 3 by 3. And then multiply with matrix 3 by 1, para pelajar akan dapat unknown x1, x2, x3 untuk sistem yang pertama. So x yang atas ni represent sebagai mode first, mode 1. Okay, so jadinya untuk case this ada 3 unknown, dan ada 3 unknown tu adalah x1, x2 and x3 dalam 3 equation. So 3 unknown, 3 equation basically kita boleh solve tapi untuk normally untuk case vibration kita akan assume x1 ini sebagai 1. So bila kita dah tahu, kita dah assume x1 sebagai 1, so automatic kita boleh dapat another 2 unknown in term 2 unknown which is x2 dan x3 secara ratio, secara nisbah dengan x1. Okey, apa yang para pelajar akan dapat? Para pelajar akan dapat equation x2 1 tambah x3 1 equals to 4.0489x1, dan seterusnya akan ada dua equation yang kedua, iaitu 3.0489x2 negative 2x3 equals to x1. So seperti yang saya maklumkan, x1 para pelajar telah tahu value x1 ni adalah sama juga dengan 1. So sekarang ni ada dua equation, dua unknown, iaitu x2 dan x3. Para pelajar boleh
boleh menghasilkan dalam bentuk ratio. Yang ini adalah simplification daripada equation yang atas ni. Okey, seterusnya para pelajar straight away akan dapat mengetahui value of x2 dan value of x3. Untuk kes ni seterusnya para pelajar terus buat dalam bentuk mode shape iaitu x1 x1 ikut 1, x2 adalah 1.8, x3 adalah 2.2470. So secara terus para pelajar akan dapat mode shape. And then x1 can be chosen arbitrary. So ni maksudnya adalah kita assume dia sebagai 1 untuk memudahkan pengiraan. Okey, seterusnya kita pergi kepada mode shape yang kedua. Mode shape yang kedua, apa yang para pelajar perlu buat adalah substitute. Gunakan step yang sama, gunakan approach yang sama. Cuma yang berbeza adalah secara value-nya saja untuk omega ataupun lambda 2. So untuk case mode number 2, lambda 2 equals to 0.6430 m divided by k, dan kemudian para pelajar perlu substitute balik dalam equation E1 daripada equation yang asal-asal dulu, sebelum para pelajar mencari punca iaitu non-trivial solution sama juga dengan kosong. Para pelajar perlu menggantikan balik dalam equation yang asal. Kemudian this matrix adalah proses penolakan. Matrix ini tolakkan dengan matrix ini, and then para pelajar akan dapat single matrix seperti yang di bawah ini, matrix 3 by 3. So gunakan proses yang sama para pelajar, di mana para pelajar cuma darabkan saja untuk generate 3 equation. So yang ini akan didarabkan dengan x1, tambahkan dengan yang ini akan didarabkan dengan x2, dan yang ini akan didarabkan dengan x3. Untuk wujudkan equation yang pertama, seterusnya yang kedua, yang ini akan didarabkan dengan yang ini akan didarabkan dengan x2, tu didarabkan dengan x3. So yang ini adalah basic of matrix. So make sure para pelajar refresh baliklah sebelum menyelesaikan masalah ini. So untuk this case, para pelajar telah mengetahui, kita assume bahawa x1 is the arbitrary, x1 is equals to 1. So secara automatically akan ada 2 unknown iaitu x2 dan x3. So x2 dan x3 can be solved using that particular equation. So particular equation yang bakal remaining, yang ini para pelajar perlu hasilkan adalah negative x2 minus by x3 equals to 0.3570 x1, and then negative 1.370 x2 negative 2x equals to x1. So basically x1 is known, which is equals to 1. So there is a 2 equation, 2 parameter unknown. So pelajar boleh solve kan. So secara straight away solving the both equation, pelajar akan dapat mewujudkan mode shape yang kedua, iaitu x2 sama dengan x12 1 0.4450 and then negative 0.8020. So kalau dalam soalan minta untuk para pelajar melukiskan bagaimana bentuk mode shape tersebut, para pelajar boleh menggunakan graf x dan y. Yang x ni basically kita notekan dia sebagai M1, M2 dan M3, dan make sure yang ni adalah dia punya magnitude 1, yang ini adalah negatif 1. So pada ketika berlakunya second natural frequency ataupun second eigenvector, di mana M1 akan berada pada magnitude 1, M2 akan berada pada magnitude 0.4, mungkin di sini secara agakkan sahaja, dan M3 dia akan berada di sini negatif. So pada pelajar boleh sambungkan di straight line, sambungkan di straight line, and then sambungkan di straight line, and then tutup balik kembali kepada reference line. So yang ini adalah dinamakan gambar raja secara representation, bagaimana mode shape tersebut akan berlaku jika suatu sistem itu mengalami second natural frequency. Okey, seterusnya dengan menggunakan metod yang sama para pelajar. This adalah cuma repetition of work, repetition of job.
So kita gantikan third module ataupun third mode, substitute lambda 3 equals to 0.3078 m over k dalam equation yang pertama. Dalam equation yang pertama, yang ni asalannya, so daripada equation tersebut pelajar telah membuat pengiraan penolakan matrix 3/3, kemudian akan dapat this will be the finalized matrix 3/3 after subtraction of the matrix, and then para pelajar akan dapat 3 unknown, 3 equation, and then as I mentioned before, x1 we assume as a 1, so akan ada 2 parameter unknown, 3 equation, so automatically para pelajar boleh solve kan. So setelah pelajar solve kan matrix, yang ni akan wujudkan persamaan untuk ratio, dan kemudian akan simplify kan di bawah ini untuk x2 equals to negative 1.2468 x1 and x3 equals to 0.5544 x1. So straight away pada pelajar boleh simplify kan, and then boleh mewujudkan third mode shape iaitu x3 equals to x13 1 negative 1.2468 and then 0.544. So yang ini kita consider sebagai mode shape yang ketiga, di mana para pelajar boleh menggunakan method yang sama daripada first mode shape until third mode shape, tapi apa yang membezakan nilai adalah dari segi eigen value of the natural frequency. Okey, seterusnya para pelajar perlu wujudkan kalau dalam soalan dia minta untuk represent bagaimana bentuk mode shape yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. So para pelajar kena gantikan ataupun kena buat axis, yang ni adalah y axis, yang ni kita represent dia sebagai x, displacement, yang ni kita represent dia sebagai mass. So basically titik yang pertama, yang ini adalah M1, yang ini adalah M2, yang ini adalah M3. For the first mode, tadi kita dah tunjuk kepada para pelajar di mana semuanya adalah positif. Positif maksudnya the direction is upward, upward. Tapi apa yang membezakan ia adalah how much the value of x1, x2 dengan x3. And then same goes to the second mode. Second mode seperti yang saya dah lukiskan tadi pada pelajar, di mana x1 still remain as a 1, x2 ni lebih kurang 0.44, x3 ni dapat negatif 0.88. So para pelajar perlu ikut berapa banyak dia punya magnitude, dan seterusnya direction yang sama, ada positif ataupun negatif. Dan again benda yang sama, just a repetition of job. Para pelajar perlu wujudkan third mode pula dalam axis yang digunakan.